Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera. Alhamdulillah, hari ini tanggal 22 hari bulan Jun 2021 bersamaan hari Selasa, kita bersiaran secara langsung di atas talian di Dirosa Live Channel. Jadi kepada pelayar-pelayar FB Dirosa Live Channel, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua sekali yang menyokong penuh di atas usaha kita mewujudkan Dirosa Live Channel ini ya. Sudah pun memasuki minggu ketiga kita bersama-sama, tapi sebelum ini kita 3 hari kita tidak dapat bersama kerana kita sedang menaik taraf sistem audio kita dan sistem penata cahaya kita serta sistem konti Dirosa Live Channel ini. Cuma sedikit makluman dan rasa kekecewaan kami di Dirosa Live Channel ini ialah masalah internet yang tak cukup dia punya supply ya, kerana kita masih lagi menggunakan 30 Mbps di sini. Kerana kawasan di sini tempat yang kami duduki ini hanya dibenarkan 30 Mbps saja. Tapi walau bagaimanapun Dirosa Live Channel akan segera upaya membawakan anda terus dengan audio ataupun video yang menarik yang tidak putus. InsyaAllah ini janji kami dengan menambah baikan nanti akan datang. Okey, ini tidak kesorangan, saya ditemani oleh pemilik Dirosa Live Channel iaitu Puan Azlita Maria Abdul Aziz atau lebih mesra dia Maria lah. Ini merupakan rakan kongsi saya di sebelah saya ni, Puan Maria. Puan Maria, say hello sikit. Assalamualaikum kepada semua penonton-penonton Dirosa Live Channel. Semoga sihat hendaknya. Amin, 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 amin. Dia memang orang dia pemalu, tapi tidak menjadi masalah. Dan ini merupakan kali pertama beliau live di Dirosa Live Channel ini kerana beliau selalunya duduk di belakang tabir. Sediakan segala kelengkapan dan prasarana yang diperlukan oleh Dirosa Live Channel ini. Kita sekarang ini masih lagi dalam lockdown, Puan Maria. Kita masih lagi lockdown dan masuk minggu-minggu akhir dah ni. Jadi kita mengharapkan pada 28 hari bulan Jun ni, 28 hari bulan Jun ni lockdown dapatlah kiranya ditamatkan, bukan ditamatkan, diringankan memandangkan kes sekarang ni Maria masih di tahap masih lagi di tahap orang kata membimbangkan lah ya. Kerana masih lagi di paras 5 ke 1000. Mengikut kata KKM, kalau kes itu junam terus ke 2000 boleh maintain, insyaallah PKP tahun ini akan ditamatkan, kita akan buat PKPB saja oleh kerajaan. Jadi kita pun tak tahu sampai bila kita akan terus menjalani norma baru. Tapi kita kena berhati-hati jugalah kerana kes kematian semakin meningkat hari demi hari Maria. Dia terus pergi dah sampai 4,500 orang sehingga hari ini. Dan kes kejangkitan dah mencecah 700,000. Di mana yang selalu saya katakan, kalau kita tidak berjaga-jaga, mungkin kita antara 5 negara yang dalam kes COVID yang tertinggi yang sudah mencecah angka 1 juta. Tapi kita minta dijauhkan kerana negara kita menduduki ranking tangga, kalau tak salah saya mengikut aturan WHO, sekitar 35-36 lah. Ini fakta yang saya tak pasti, tapi lebih kurang itulah. Kerana kita ada 701 hingga semalam. Dan sentiasa bertambah. Kita mengharapkan agar kita tidak mencecah angka 1 juta Maria. Jadi tak apalah, kalau kita cerita pasal COVID ni, panjang cerita dia. Semua orang dah tahu macam mana nak melaksanakan SOP-nya. Kita tak payah sebut kerana semua dah sedia maklum. Memang tak selesa kalau kita bercakap pakai PAS ni. Saya sendiri tak selesa. Jadi Puan Maria, saya nak tanya Puan Maria sikit sebelum kita ada seorang tamu lagi di konti yang lain iaitu Syahruzan Syarif. Saya nak perkenalkan Syahruzan Syarif. Adakah teknisian kita boleh tunjuk sikit muka Syahruzan Syarif di konti? Ada dia di konti sana, Syahruzan Syarif yang lebih dikenal Wakul, yang merupakan panelis di Live Channel. Seorang lagi belum sampai iaitu Encik Zulkifli Mat ataupun Joy ataupun Kim ataupun
Abang Zul, ada banyak gelaran dia. Okey Puan Maria, saya sementara kita sembang-sembang santai ni Puan Maria. Saya panggil Maria lah, pasal ni rakan saya, rakan partner saya yang baik lah. Wujudkan di Rosa Live Channel pun bersama. Jadi, apa pandangan Puan Maria setelah kita menaik taraf studio Rosa Live Channel ni? Adakah boleh memuaskan hati pelayar-pelayar FB kita yang sedang melayari FB kita ataupun yang sedang melayari FB kita? Apakah ada penambahbaikan yang perlu kita buat menaik lagi studio di Rosa Live Channel ni, Puan Maria? Okey, kalau nak diikutkan lah daripada mula-mula kita buat sebenarnya tak dirancang pun. Semuanya ad hoc, kita tak rancang pun. Tapi kalau ikutkan daripada mula-mula memang ada banyak improvement sebenarnya. Kalau kita kata nak puaskan hati semua orang tak boleh. Kita buat secuba kita buat terbaik apa yang kita mampu setakat ini. Sebelum tu Puan Maria dah on ke? Dah. Okey, dah on. Dia dah on dah. Dengar. Okey. Sangat kot Puan Maria. Okey, tinggi sikit. Okey. Kan daripada mula-mula tu memang ada banyak improvement lah. Kita dah banyak buat penambahbaikan. Lepas tu kita dah improve kita punya audio, kita improve kita punya visual kan. So kalau nak puaskan hati semua orang tu memang susah cakap dengan Mas ni. Kalau nak puaskan hati semua orang tu memang tak boleh. Tapi setakat yang setakat ini kita dah cubalah, kita dah buatlah. So saya rasa kalau nak ikutkan, kalau saya rasa saya buat setakat ni saya ada berpuas hati. Saya berpuas hati juga. Memang kalau ikutkan tak puas hati lagi. Kita ada banyak lagi sebenarnya yang kita nak implement dekat studio di Rosa ni. But at this moment I rasa okey, dan saya pun harap supaya pelayar Facebook, siapa terutama sekali mereka-mereka yang setia menonton setiap kali kita bersiaran, saya harap kita dapat memuaskan hati mereka buat setakat ini. InsyaAllah kita akan cuba untuk menaik taraf apa yang termampu. Pelan-pelan lah, pasal kita pun baru kan. So pelan-pelan kita akan naik taraf lah insyaAllah. Okey, terima kasih Maria. Apa kata kita nak tanya Wak Kul? Wak Kul ada di seberang konti sana. Jadi kita nak tanya pada Wak Kul ni, Wak, setelah kita bersiaran hampir 3 minggu ni di Rosa Live Channel, hari ni kita santai-santai je. Kita nak ceritakan pengalaman kita nak buat studio di Rosa ni. Banyak pengalaman pahit, manis dia banyak tau. Macam-macam kejadian berlaku di sini. Tanpa diketahui dari, tanpa yang mengetahui pun ada. Pasal nak wujudkan studio di Rosa bukan mudah. Macam-macam hal berlaku. Jadi Wak, nak tanya kau Wak, macam mana kau rasa setelah kita menaik lagi taraf di Rosa ni? Adakah boleh memuaskan hati pelayar-pelayar FB kita yang melayari di Rosa Live Channel ini? Macam mana Wak? Boleh test suara dulu Wak. Suara Daddy kata suara tak dengar. Test dulu Wak, test. Okey, test. Okey. Saya rasa dapat dengar lah. Itulah kita punya masalah ni video je. Dari segi setting studio, saya rasa yang terbaik lah bagi saya. Sebab kita baru lagi dalam beginner lagi dalam hal ni, newbies. Jadi saya rasa kita pelan-pelan lah benda ni. Jadi itu pun pelan pun saya rasa dalam masa 2 bulan ni pun perubahan pun dah banyak dah. Cuma dari segi audio tu ada, insyaAllah akan lebih baik lagi lah lepas tu. Kalau dari segi cerita, dari segi tadi virus ni, kita kalau cerita tiap hari virus ni, vaksin ni pun kita jadi boring juga. Jadi kita nak kelainan, kita akan buat topik-topik yang menarik lah. Tapi dari segi studio, saya rasa yang terbaik lah. Saya tengok sekadar buat masa ni. Tapi akan tambah baik lagi kan. Betul Cik Usop? Wak Kul. Ya. Okey, terima kasih Daddy Justin, Agus Rida. Terima kasih. Dia tanya, hai Maria, hai Daddy. Maria,
Saya nak tanya you lagi ni. Dalam proses kita menaik taraf studio di Rosa Live, apakah pengalaman yang pahit? Saya tak nak cerita yang manis. Yang manis tu saya tak suka nak cerita. Pasal yang manis tu semua orang suka yang manis. Saya nak tahu pengalaman you yang pahit sewaktu kita menaik taraf studio di Rosa ini. Dad, tolong komen sikit adakah suara kita ni clear atau tak clear sebelum saya nak meneruskan bual bicara ini. Saya nak tanya Maria ni yang selalu bersama-sama dengan tim di Rosa Live Channel ni, dengan Wakul, dengan Zulking dan sebagainya. Jadi nak tanya Maria, apa you rasa pahitnya sewaktu kita nak wujudkan studio di Rosa ni? You boleh cerita apa rasa dia? Macam mana? Pahit, banyak pahit. Aku nak isap ukur. Satu, penat kan. Kadang-kadang tu kalau ada... Aku rasa dia punya wire ni lah. Kita nak tambah baik ke apa ke. Aku rasa dia wire ni. Saya Lain tak ada masalah, aku rasa wire ni. Dan saya kena balik malam. Itu hampir setiap hari macam tu dalam seminggu tu kadang-kadang 4-5 hari macam tu penat. Kan, sebab yelah kita pun ada family kan. Rindu dekat family. Kadang nak masa dengan family pun tak dapat. Lagi tu berselisih faham itu sangat biasa. Suara pun tak ada dia. Kita tak sependapat. Kan seorang naik angin, itu dah jadi macam lumrah kan. Jadi benda-benda Ni suara dia Maria tak ada. tak sependapat dah, kerana bergaduh. Saya tak suka, adik saya dia tak suka. Ada masa tu rasa macam kecil hati pun ada. Kita seorang perempuan, yang lain semua lelaki-lelaki. So ada masa kecil hati pun ada masa rasa macam tak di-appreciate pun ada. Tapi saya faham itu semua lumrah lah. Kita biasa kalau kita nak naik, kita kalau nak maju ke depan, kita kena terima benda-benda ni. Tak boleh mengalah dan tak boleh mengalah dan tak boleh sikit-sikit nak terasa lah. Jadi sepanjang perjalanan ke studio di Rosa ni, saya banyak belajar. Saya belajar dan saya harap selepas ini saya dapat memperbaiki lagi lah diri saya pun. Di kalangan kawan-kawan, ada yang kawan-kawan yang dah lama, macam Cik Yusof ni kawan saya dah lama, dari sekolah rendah. Kawan dah lama. Jadi ada juga kawan-kawan yang sikit saya baru kenal. So saya harap lepas ini saya dapat jadi seorang yang lebih baik lah. Sebab kita nak buat bisnes ni sama-sama dan kita ambil semua pendapat dan teguran lah. Okey, terima kasih Maria. Maria ni seorang wanita sebenarnya. Kita dekat studio ni kebanyakan semua lelaki. Dia seorang yang wanita selain daripada ada seorang lagi wanita yang bekerja di belakang tabir. Nanti akan kita panggil dia nanti di satu hari. Itu wanita tu yang selalu buat air, yang selalu masak, dia selalu bagi pandangan juga kepada studio di Rosa yang sekarang ni sedang ada di belakang tabir. Nanti satu hari saya panggil dia pula untuk duduk di konti ni bersama dengan saya. Okey Maria, you cerita banyak pengalaman manis tu jangan cerita lah kan. Manis tu kita tak nak dengar. Yang pahit tu. Tapi sebenarnya you boleh telan lah pahit tu kan. Boleh pahit kan. Kena telan lah. Kena telan lah kan. Okey. Sebenarnya Maria ni seorang wanita. Dia cekak lah. Dia boleh telan lah yang pahit tu. Walaupun pahit tu sangat pahit. Sebabkan adanya wanita dekat sini sikit sebanyak dapat memberikan satu impact yang bagus kepada studio di Rosa ni. Okey. Kita yang saya kata seorang lagi tu pun ada juga. Ada seorang yang bagi impact yang kuat juga kepada studio di Rosa ni. Seorang wanita juga. Nanti saya panggil dia di lain sesi nanti di lain sesi nanti. Sekarang ni dia duduk di belakang tabir. Okey Wakul, nak tanya Wakul. Selama kita bersiaran ni Wakul, isu yang telah kita bicarakan, banyak isu yang telah kita lontarkan, banyak pandangan, idea yang kita telah terima daripada rakan-rakan AB yang panelis-panelis kita bentangkan. Jadi selepas pada ni Wakul, apa yang Wakul rasa? Apa yang Wakul rasa selain daripada program-program sembang politik, sembang-sembang hal kemasyarakatan? Apakah segmen yang lebih menarik lagi yang boleh kita muat naik dalam di Rosa live ini, live channel ini Wakul? Boleh bagi idea sikit Wakul? Saya sebenarnya macam ni. Ini pandangan saya lah. Kita dah banyak dengar cerita macam-macam. Tapi cerita sejarah ni tak ada. Sebab saya tadi terbaca satu artikel yang dikeluarkan oleh Persatuan India mengatakan tapi ni saya rasa agak hangat juga lah. Dia mempertikaikan bahawa penduduk di Malaysia ni tidak orang asal usul mereka ni
sebenarnya bukanlah daripada kaum awam Melayu, tapi mereka ni sebenarnya pendatang duduk kat Malaysia ni. Jadi benda isu-isu macam tu jadi hangat bagi saya, terlalu hangat. Adakah isu yang dikeluarkan provokasi ataupun isu yang dikeluarkan cuma nak bagi provok pada rakyat Malaysia ataupun mencetuskan pergaduhan? Itu yang kita nak bincangkan. Jadi kita dah banyak isu pelajaran, isu ekonomi, isu ni saya nak bawa isu sejarah pula. Ada seorang yang pakar tentang sejarah iaitu saudara Joy, dia belum sampai lagi. Saya nak bincangkan dia. Nanti kita akan bincangkan dalam forum ni nanti di Rosa. Saya pun nak dengar juga pendapat netizen dekat luar sana tentang kewujudan para mesuara, hang tuah ni semua. Jadi nanti kita akan bincangkanlah nanti. Usop. Okey, terima kasih Wakul. Satu cadangan baik tu. Saya pun berminat juga dengan isu-isu sejarah lama ni ataupun yang telah menjadi sejarah kepada negara, kepada individu tertentu. Boleh juga nanti kita bawakan isu ini, nanti kita cuba dapatkan sedikit maklumat dan sedikit fakta dan kita akan cuba cari finalis jemputan yang pakar dalam bidang sejarah. Saya memang sungguh terkesan kalau saya mendengar cerita sejarah daripada Profesor Tan Sri Dr. Ko K. Kim. Ini seorang pakar sejarah yang begitu terkenal di negara kita. Beliau banyak menyimpan segala maklumat-maklumat sejarah tentang negara kita. InsyaAllah satu hari nanti kita akan jemput tokoh-tokoh sejarah ataupun negarawan datang ke Dirosa live channel ni. Okey Maria, nak balik pada you Maria. You ni saya tengok muka macam dah nampak letih, nampak sembab. You ni dah lah datang kat Dirosa petang dalam pukul 2, balik lewat malam. Jadi cabaran banyak lah. Sebab bukan senang kita nak wujudkan Dirosa live channel ini. Walaupun channel kita masih tak dapat liputan ataupun masih tak dapat orang kata sambutan daripada pelayar-pelayar FB, tapi ini adalah merupakan satu cabaran yang getir bagi kita untuk kita meningkatkan lagi informasi-informasi kita serta program-program kita, Maria. Betul. Jadi saya tengok you nampak letih, nampak stres. Saya nak you lepas ni agar stres tu dapat hilang lah, Maria. Stres tu dapat hilang lah. Kadang-kadang pergeleseran, pertelingkahan itu lumrah alam lah. Kita dalam situation untuk kita wujudkan sesuatu benda ni, Maria. Macam mana you handle keadaan ini, Maria? Dengan you balik pun you nak kena jaga family you. Kemudian kat sini dengan kerena biokrasi yang ada dekat di Rosa channel dengan kerahan tenaga yang begitu keras kadang-kadang kan. Bukan soalan, kadang-kadang arahan tu ataupun kadang-kadang yang bagi arahan itu keras, yang nak menerima arahan tu pun keras. Jadi dia berlaga pendapat. Jadi akan jadi tercetus. Jadi macam mana you cuba selepas ini untuk mengadaptasikan benda ni supaya di Rosa Live channel ni akan lebih mantap lagi. Macam mana Maria? Okey. Sebab saya memang daripada memang dah cakap, saya boleh datang ke studio pukul tengah hari lah, lepas makan pukul 2, 1, 2 macam tu lah paling awal pun dah. Awal pagi tak boleh. Sebab apa? Sebab anak-anak dekat rumah. Nak kena settle anak dulu, nak kena masak rumah apa benda semua settle baru boleh keluar, baru boleh buat kerja. So make sure anak semua dah settle baru boleh keluar kerja. Okey, di tempat kerja, bila sampai tempat kerja memanglah sebab dikelilingi dengan lelaki. So cara dia orang ni keras lah. Dia orang memang keras sikit lah. Tapi kita kena faham lah orang lelaki punya suruh. Kadang macam tentera pun ada kan. Dia ingat kita ni macam dia orang. Dia berkomunikasi macam kita. Maknanya dia selesa, dia biasa dengan kita. So saya kena adapt lah. Saya kena biasakan diri macam tu. Menyuruh ke, nak mengerah ke, tak apa. Kalau nak suruh buat apa-apa, tak apa. Tapi jangan cuma kita minta. Cuma kadang-kadang tu bila under appreciate, kadang rasa kita penat bila kita pun ada banyak nak kena jaga dengan rumah lagi, dengan kerja lagi, balik malam lagi, tidur pun tak cukup. Kan balik rumah buat kerja lagi kan. Jadi kadang-kadang kita minta juga dia orang lelaki ni memahami. Saya ni ibu tunggal. Jadi saya seorang-seorang, semua benda saya buat sendiri. Jadi sekarang kita ni memahami lah. Cumanya saya tak kisah bab bekerja ni, nak kerah macam tentera pun okey lagi. Sebab saya tahu saya boleh buat kerja, boleh buat kan.
Cumanya itulah bila ada pergeseran, bila ada salah faham, kita perlu ambil masa untuk fikir balik lah. Selalu saya akan fikir balik, apalah, bodoh lah benda macam ni, nak gaduh-gaduh kan. Jadi why not kita mengalah lah. Orang perempuan ni satu, dia senang mengalah, satu perangai dia. Orang perempuan ni senang je nak pujuk sebenarnya, daripada segi apa pun sebenarnya kan. Jadi saya ambil keputusan, apa kata kita mengalah lah. Lupakanlah benda apa yang kita tak puas hati, kita move on. Jadi kalau kita terus nak bermasam muka ke, kita terus nak ambil hati ke, sampai bila? Susah lah kan. So kena lupakanlah benda-benda macam tu. Okey, terima kasih Puan Maria. Dia ada kawan-kawan kita, sahabat kita, adik Abigail. Thank you adik Abigail. Macam kena gema lah. Okey, tak apa. Cuba adik komen suara kita lepas ni. Zainal Bosman, Maria tak tahan dengan kerana abang usup je, poning dia buatnya. Ini Zainal jangan macam-macam Zainal. Dad pun jangan menyokong sangat. Okey, saya nak beralih kepada Wakul balik ya. Saya nak tanya, Puan Maria, bila Maria tadi sebut, dia kata, kita ni perempuan, hati perempuan ni senang dipujuk. Saya suka bila Maria cakap hati perempuan ni senang dipujuk. Tapi, adakah Wakul sependapat dengan Maria ni, hati perempuan senang dipujuk? Bukan, adakah semua ataupun majoriti semua perempuan senang dipujuk macam Maria ni? Ataupun ada segelintir saja Wakul? Macam mana Wakul pada pandangan Wakul? Silakan. Saya sebenarnya setuju lah pada pandangan Maria ni, perempuan senang dipujuk. Sebab apa, lelaki ni dia ada keistimewaan dia juga. Sebab lelaki ni sebenarnya dia memang bagi perempuan marah, dan dia juga bagi perempuan kata senang dipujuk. Banyaklah, cuma kadang-kadang ego lelaki ni, perempuan kena faham juga, ego lelaki ni kadang-kadang certain part tu memang dia ada ego dia. Perempuan pun begitu juga. Tapi saya harap Abang Usul dengan Maria ni kena faham each other antara satu sama lain. Itu je saya minta. Sebab setiap yang kusut tu ada penyelesaiannya. Jadi saya minta lah next time kalau gaduh tu selesaikan dengan cara yang baik lah. Itu Okey, Wakul ni dah melibatkan lain ni. Saya tanya hati perempuan Wakul, bukan tanya kau. Okey, tak apa Wakul. Ya, tak apa. Saya dah bagi dah. Saya kata setuju. Saya setuju dengan kata. Okey, Wakul. Okey, kepada pelayan-pelayan di luar sana sekalian, saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda masih lagi setia dengan siaran atas talian di studio daripada studio di Rosalah Channel ini. Kita hari demi hari memang sentiasa tarafkan kita punya tempat studio ni dari segi, terutamanya dari segi visual, yang kedua dari segi audio, yang ketiga dari segi penerimaan kepada rakan-rakan pelayan-pelayan MB sekalian. Tapi selepas pada ini, insyaAllah kita ada jadual-jadual program kita. Kita bukan saja kita membantu dari segi menjana ekonomi kepada sahabat-sahabat kita yang ingin buat live terus daripada studio di Rosalah ini. Kita juga ada bicara santai, kita juga ada khidmat sosial dan masyarakat, kita juga ada sembang-sembang politik. InsyaAllah kita akan jemput tokoh-tokoh politik yang terkemuka dalam negara kita ni. InsyaAllah, don't worry kita tunggu dalam masa dan ketikanya. Kita juga ada cerita di dalam segmen sukan. Sekarang ini tidak mendapat begitu sambutan sangat, tapi kita hanya menonton di layar perak saja. Cuma di sana pun penonton tak dapat melihat secara terus, secara live. Jadi agak kekurangan sikit bahan Euro itu. Sedangkan Euro, perlawanan bola sepak Euro ni sama taraf je ataupun bawah sikit level, second level daripada World Cup. Dan kita akan bawa segmen-segmen yang sebegini untuk tatapan semua pelayar-pelayar FB di Rosalah Channel ini. Selain daripada itu, insyaAllah kita juga ada program-program santai di luar. Ini bukanlah janji, tapi ini adalah antara matlamat dan tujuan asal kita. Kita akan cuba buat program-program khidmat masyarakat di luar bersama kru-kru di Rosalah Channel. Di zaman-zaman MCO ni kita sedia maklum sampai 28 Jun Puan Maria. Kita tak dapat nak buat apa pun program. Kita terpaksa akur dengan SOP daripada pihak MKN. Okey Maria, saya nak balik pada you balik. Ada satu komen. Terima kasih Agus watching ego biar kena tempat dia. Betul. Bila soal ego ni sebenarnya saya nak tanya soal lain, tapi sebab ego ni saya nak simpan dulu. Kita ada masa sikit lagi. Saya nak tanya Maria, sebenarnya adakah
ini merupakan pengalaman pertama Maria dalam buat perkara-perkara sebegini. Kita pun tak rancang nak buat studio dan kita pun tak rancang nak live macam ni. Tapi sebenarnya ini adalah merupakan medium baru Maria. Di zaman-zaman MCO ni kita tak dapat jumpa kawan-kawan, tak jumpa sahabat andai, tak jumpa rakan taulan, tak dapat, yang paling penting tak dapat jumpa kekasih. Bagi mereka yang macam ini yang membuatkan kita boleh live telecast terus. Jadi apa pandangan Maria sebenarnya? Rasa benda ini ada peredaran semasa ke ataupun macam mana yang kita sampai jadi ke tahap ini? Nampaknya keseriusan kita semakin untuk meneruskan di Rosa Live Channel. Macam mana pandangan Maria? Macam yang saya kata tadi lah, kita tak rancang pun nak buat studio di Rosa ni. Semuanya dalam tiba-tiba kan, tiba-tiba. So kalau diikutkan memang sekarang ni trend dia lah, orang kita tak boleh nak ke mana-mana disebabkan yang ketat kan. So masing-masing kena duduk rumah. Macam saya sebab kita ada kedai. Jadi daripada office ni pun tak buat apa pun kita decide untuk buat studio. Jadi ini salah satu cara untuk kita berkomunikasi, interaksi dengan orang ramai, dan salah satu cara juga untuk kita menolong mana-mana peniaga-peniaga kecil yang terkesan yang tutup kedai kan ada banyak yang tak boleh buka kedai lah. Jadi ini salah satu cara kita menolong. Lagi satu, saya punya satu impian. Saya memang ada cerita dengan Cik Yusof sebelum ni lah. Saya punya satu impian yang saya berangan lah dulu kan, semua satu angan-angan. Saya nak buka dulu angan-angannya nak buka satu restoran, konon lah. Sebab saya memang pernah buka restoran nasi biryani dulu. Jadi dulu angan-angannya nak buka satu restoran, semua lelaki, saya seorang je perempuan. Itu saya punya angan. Tapi tak jadi. Tapi yang jadinya buka satu kedai, satu studio di mana kebanyakannya lelaki dan saya antara perempuan yang sikit tu. Ada 2 perempuan kat sini kan. Jadi saya antara salah satu perempuan dekat situ. Jadi dikelilingi lelaki. Ini macam impian jadi kenyataan lah. Yeah. Lepas tu satu lagi, saya punya satu impian juga untuk, sebab saya sebagai ibu tunggal, saya melalui macam-macam. So antara impian saya adalah untuk saya buka mata untuk perempuan-perempuan dan ibu-ibu tunggal di luar sana, untuk saya salurkan informasi. Mungkin kita boleh panggil peguam ke syariah kan, mungkin kita boleh bagi informasi macam mana kita nak buka satu mahkamah syariah. Jadi benda-benda tu saya ada lah pengetahuan dan saya punya kontak, dan kita juga boleh panggil orang-orang yang tertentulah untuk bagi penerangan, dan untuk supaya ibu tunggal ni tahu apa nak buat. Kadang-kadang tu kita sorang-sorang. Saya dalam tak kerja, saya pun agak macam apa nak buat. Kan bila bercerai tu tak pernah kerja, dah lama tak kerja. Apa aku nak buat ni? Macam tumbang kambing. Jadi inilah salah satu impian, dan saya rasa macam dapat membantu, dapat mencapai, merealisasikan saya punya impian dan mungkin orang lain juga. Baik tu Maria, you punya cadangan tu untuk bawa cerita kisah ibu tunggal, cara-cara bagaimana nak protect, bagaimana nak menjaga diri. Itu satu segmen yang kita Maria, itu satu benda yang cukup menarik. Kembali kepada Wak Kul, you dulu pernah buka restoran nasi biryani. Wak Kul ni pun pernah buka restoran nasi biryani, dan nasi biryani kambing yang sedap. Maria, kita cuba. Saya sampai menjilat jari, ya, menjilat jari. Bukan saja saya, isteri saya di rumah simpan nasi biryani Wak Kul tu 5 hari dalam peti ais, dipanaskan hari-hari, memang cukup terbaik. Tak ada rasa sikit pun perubahan dia. Termasuk kambing. Saya sama Maria pun bawa balik juga kambing tu kan. Memang terbaik. Tak Wak Kul cerita. Ada Wak Kul ni plan nak buka bukan restoran lah. Sekarang ni restoran ni macam tak praktikal sangat kan. Untuk buat kedai kecil pun tak apa, kita hantar by delivery kan, supaya dapat menjana juga pendapatan. Sebab Wak Kul punya nasi biryani kambing ni memang terbaik lah. Sebab dia memang orang Jawa, Batu Pahat Jawa, muka pun Jawa. Jadi macam mana Wak Kul? Ada cadangan tak impian ni Wak Kul untuk buka kembali nasi biryani kambing ni Wak Kul? Cuba komen sikit Wak Kul. InsyaAllah lah, kalau ada rezeki memang saya ada cadangan nak buka balik kembali nasi biryani ni. Saya suka memasak, jadi InsyaAllah ada rezeki. Tunggu lepas lockdown ni, InsyaAllah
Kalau misalnya Malaysia ni balik tu normal balik, saya akan buka insya-Allah. Ramai customer saya lagi tu. Ada. Yang menonton. Okey, Wakul, kita doakan di Rosat Live Channel, doakan agar pembukaan semula restoran ataupun kios nasi berani kambing Wakul akan menjadi impian yang nyata. Okey Maria, sebenarnya di Rosat Live Channel ini kita pun ada perniagaan kita sendiri kan. Saya antara rakan kongsi, saya bersama Maria lah rakan kongsi. Kita ada perniagaan cendol di Rosa. Cendol durian di Rosa yang terletak di 174 Jalan Raja Abdullah Kampung Baru. Dah hampir setahun setengah dah kita dah beroperasi sampai setahun setengah. Di sana ada seorang wanita lagi yang mengawal selia di sana. Nanti saya bawakan siapa wanita tu. Dan di sini sebenarnya kita ada buka satu mini market yang kita menjual pelbagai barangan kering dan basah pun Maria. Kita jual ayam, daging sotong, semua keperluan kering, lengkap. basah, Dan semua yang ada. paling mustahak sekali di kawasan kami duduk ni kebanyakannya adalah foreigner Maria. Daripada negara Bangladesh, Myanmar, Nepal. Jadi kita juga menjual barang-barang mereka. Yang keluaran daripada barang-barang mereka. Maklum sajalah mereka ni merantau datang ke negara orang. Mereka macam mana pun nak juga barang-barang negara orang, kita bagi khidmat terbaik kepada mereka, jual barang-barang mereka. Dan tidak ketinggalan, di surrounding kita ni juga ada rakyat tempatan yang duduk di sini. Kita memang duduk di tengah bandar Maria. Alhamdulillah kedai kita dah operasi hampir 4 bulan, betul? Ya, betul. Dan mendapat sambutan yang di luar dugaan, alhamdulillah. Dan insya-Allah kita akan cuba berdaya saing dengan kedai-kedai lain. Jadi Maria, bila kita dah buka kedai walaupun mini market ini dikira essential, adakah ini satu peluang terbaik untuk kita terus maju ke depan? Macam mana pandangan you? Sedangkan sektor ekonomi lain semua ditahan hampir sebulan. Kesian kepada mereka kan? Yalah. Jadi kita ni di sektor essential dalam perniagaan runcit ni bagaimana Maria rasa? Adakah benda ini boleh move on ke macam mana pada pandangan you? Kalau tengoklah daripada awal-awal sampai ke hari ini, insya-Allah lah nampak memang ada peningkatan. Sebab macam mana pun orang makan, hari-hari orang akan beli beras, orang akan beli lauk, orang perlu makan. Jadi kita membuka perniagaan pun barangan keperluan kan. So setakat ini alhamdulillah lah. Saya pun rasa kena kadang tu kena sabar sikit lah kan. Kalau kita nak lagi ni tak boleh putus asa, jangan putus asa. Tagline dia jangan putus asa. Jadi kita kena move on lah, kita kena. Dan saya tengoklah sampai setakat hari ini, boleh, insya-Allah boleh, kita boleh teruskan dan masih bertahan sehingga hari ini. Bateri ni. Jalan. Bateri saya kan? Okey, ya, bateri saya. Ada bateri. Ada. Oh, tak ada. Habis. Oh, tak dengar. Habis. Jalan. Okey, jalan. Okey. Okey, dah on. Saya dan kita kena menambah baik jugalah kan, mana pun. Kita kena dan saya pun macam kita buka kedai macam ni. Kita kena bersyukur jugalah sebab macam mana pun orang-orang masih cari, masih datang, masih membeli. Dan kita pula boleh dalam pada saat-saat orang lain tak boleh buka kedai, kita boleh buka kan. So thankful lah for that. Terima kasih lah Maria. Sekejap Maria. Saya nak pasang bateri ni. Saya nak pasang mic. Okey, sekejap Okey. Minta maaf lah pasal mic habis bateri. Ni dah tak ada kepengan kita. Maklum sajalah kita tim kita ni semuanya orang kata tidak aman dalam bidang untuk buat yang betul-betul proper kan. Jadi bateri mic habis lah. Kejap lagi kamera punya bateri ataupun line problem lah. Macam-macam lah. Tapi nasib baik kita ada Wakul. Kita ada Wakul yang sentiasa memberi pandangan yang bernas, yang sentiasa menyokong penuh di Rosa Studio Live Channel ni. Orang kalau dengar sakit hati tapi kita kena betul. Apa pandangan dia tu memang kau nak maju kau kena dengar. Ya, betul. Semua kritikan daripada Wakul, Joy, Zulking. Jadi nak balik kepada Wakul untuk segmen yang akhir ni kan. Jadi Wakul, macam mana Wakul selepas okey tak Wakul? Terima tak? Bateri pun habis ke apa? Wakul tengah minum air sedap. Kita tak ada air sini Maria kan. Salam dan share abang. Thank you dia Mak Jazat. Thank you. Kita baru bersiaran, kita dah hampir dekat 40 minit bersiaran secara langsung di atas talian di Rosa Live Channel ini. Wakul, ini saya nak tanya soalan akhir pada kau ni Wakul. Walaupun Wakul ni sahabat saya lama lah, 15 tahun kami berkenalan, berkawan. Kami dalam satu tim pemotoran.
Kadang-kadang dia tahu perangai saya tahu perangai dia. Jadi bila dia memberi pandangan, dia memberi idea tu kadang-kadang menyentuh perasaan juga kan. Tapi kita terima dengan hati yang terbuka, dengan niat yang suci daripada Wakul itu. Jadi kita minta pandangan Wakul. Wakul, saya minta awak pun jangan kecil hatilah apabila di Rosa Live Channel ini ada berbuat teguran ke ataupun kita menerima teguran daripada kritikan daripada Wakul sendiri. Jadi Wakul ingat kalau keadaan macam ni, adakah di Rosa Live Channel ini mendapat tempat di hati pelayar-pelayar FB di seluruh dunia ni Wakul? Macam mana pandangan Wakul? Pandangan saya macam ni je. Benda ni mudah je. Mula saya nak minta maaf lah atas teguran semalam tu. Tapi bagi saya untuk nak memajukan di Rosa ni, kita kena satu hati. Tak boleh ada yang ni lain. Jadi saya betul-betul minta maaf semalam teguran saya agak kasar sikit. Tapi sebenarnya teguran saya tu untuk kata orang kebaikan. Kalau saya tak tegur tu, kalau Joy dengan kawan-kawan yang kat sini mungkin dia tak nak bersuara. Jadi bila tak nak bersuara, kita rasakan diri kita ni sempurna je. Jadi dengan ada teguran tu, mungkin saya harap mungkin ada sedikit, kalau tak banyak sikit pun ada perubahan. Sebab apa, di Rosa ni channel yang kata orang membantu peniaga-peniaga kecil. Jadi dia datang sini, dia orang nak menjaga barang dia. Dia orang nak menjaga beg, dia orang nak menjaga topi. Jadi kalau misalnya ada yang bertelagah kat dalam ni, dia orang rasa apa datang Rosa, baik aku pergi channel aku sendiri. Jadi benda ni saya tegur untuk kebaikan bersama. Jadi saya pun suka datang sini, makan pun ada, minum pun ada. Jadi kalau saya tak makan tengah hari pun saya boleh datang sini makan free. Kan? Jadi kalau misalnya ada pelagahan kadang-kadang pun, alamak, malah lah kita nak datang kat di Rosa ni. Nanti bergaduh lah, leceh lah, kita nak dengar-dengar je. Jadi saya mintalah teguran saya tu, saya boleh terima orang tegur saya. Saya tak ada jadi masalah pasal kita ni family. Saya anggap di Rosa ni family. Bukan anggap kita ni kawan ke apa, kita dah macam family. Jadi family ni kalau abang tegur adik, adik kena terima, adik tegur abang, abang pun kena terima. Jadi kadang-kadang mulut tu biasalah. Mulut ni kadang-kadang terlepas juga, tapi saya minta maaf lah kalau misalnya ada di kalangan keluarga di Rosa ni kecil hati atau marah dengan saya atas teguran saya tu. Sebenarnya kadang-kadang teguran saya ni saya buat lawak, bukan tegur marah macam tu. Saya buat lawak-lawak je. Jadi jangan ambil hati. Saya betul-betul minta maaf. Okey, terima kasih Wakul. Terima kasih Asma Abdul Latif yang tunjuk bagus dan share. Terima kasih. Nanti kita akan bawakan seorang Iron Lady juga dalam konti kita ni yang sentiasa menyokong penuh selama di Rosa Live Channel ini. Okey, untuk akhirnya lah Maria, yang terakhirnya lah. Saya nak tanya you lah. Di belakang tu saya ada D-Folia, ada female. Ni bukan, ini ialah secara tak langsung platform kita nak meniaga-meniaga sikit untuk tambah sikit pendapatan kan. Jadi Maria ni dia expert bab benda ni. Jadi saya tak berapa nak main. Boleh pun Maria ambil tak benda-benda tu. Apa benda sebenarnya tu yang di belakang tu? Untuk yang segmen akhir ni sebenarnya. Di Folia. Saya tu dah cerita Folia tapi tak detail, Jadi saya minta ringkas lah Maria ceritakan. Macam apa benda ni? Dua dia ada male ada female ni. Untuk ubat apa sebenarnya? Jadi silakan Maria jangan buang masa. Saya bagi 2 minit je untuk you. Okey, ini produk sendiri. Saya memang pengguna dan saya juga pengedar sendiri tinggi yang sah lah. Jadi memang saya amalkan produk sendiri tinggi ni. So far alhamdulillah memberi kesan yang baik lah untuk saya. Macam di Folia ni untuk perempuan lah, perempuan memberi tenaga sebenarnya. Dia memberi tenaga supaya kita tak rasa penat. Kadang itu satu hari suntuk nak kena bekerja lah, jaga anak lah, kemas rumah lah. Jadi saya minum pagi, kopi, minum ni. Jadi dia bagi tenaga dekat kita. Selain daripada tu, menjaga dalaman wanita jugalah. Di Folia Coffee. Cepat 2 minit je kan? Okey. Tak apa, saya tambah lagi 2 minit Maria. Seronok dah dengar. Okey. Lepas tu yang ini female coffee. Ni kopi dia, kopi juga ni sedap ni rasa dia. Female coffee ni untuk hormon wanita, especially wanita yang dah usia dah macam banyak kan saya kan. Saya ni usia dah banyak sikit. So saya amalkan ni untuk balancekan hormon kita.
hormon wanita terutama wanita yang umur dah 30 tahun dan ke atas. Dia akan balancekan hormon kita. Cumanya yang ini sesiapa yang ada macam sis, ketumbuhannya sis dekat rahim tak boleh minum lah ni. Sebab dia hormon, jadi dia akan menambah lagi. Kan, dia macam ibarat sis ni kalau kena dengan hormon ni dia macam membaja kan. Jadi tak boleh, yang ada sis tak boleh minum. Kalau tak ada boleh untuk balancekan hormon kita. Ni dua kadang saya minum ni dua lah, ni petang ni pagi. Yang ini pula untuk laki-laki. Sama juga untuk hormon laki-laki, dia tak kasih penat, nak kasih bertenaga kan. Benda-benda macam tu lah. Jadi ini semua produk-produk ni semua produk-produk yang daripada herba, daripada alam. Dia tak ada campur mana-mana chemical ke, sebab kita tahu Sendari Tinggi ni dah 20 tahun lebih kan di pasaran Malaysia. So memang dijamin tidak ada bahan-bahan yang terlarang dan bahan-bahan yang berbahaya lah. Semua bahan-bahan alami saja. Berapa lama dah Maria ni amalkan? Saya dah amalkan Sendari Tinggi ni dah lama lah, 5-6 tahun lah dulu kan. Saya dah amalkan. Selain daripada tu saya minum juga yang lain-lain lah. Saya kosmetik semua saya pakai Sendari Tinggi. Sebab saya percaya, sebab dia nampak ada kilang sendiri, dan saya percaya ada bahan-bahan yang boleh memudaratkan. Okey, Maria, kita punya satu orang panelis, kita boleh bagi masa 1 minit 2 minit lah untuk perkenalkan diri je. Sambil-sambil dia tengah technician kita tengah set kamera kat sana. Saya nak tanya you. Kita ada masa 5 minit saja sebenarnya sebelum kita berhenti untuk tamatkan siaran langsung di atas talian melalui di Rosa Live Channel ni. You kata tadi you orang kata dah guna dah lama produk Sendari Tinggi ni. Dengan you kata umur pun dah banyak. Kalau saya tengok umur dah banyak tu, kira melepasi umur berapa yang banyak tu kan. Tapi mengikut keadaan, bukan struktur lah. Kan struktur apa pula orang cakap kan. Macam mana you menjaga ataupun you mengamalkan benda ni? Adakah you pernah orang kata miss ke apa ke, macam mana? Adakah you memang guna pakai seterusnya? Miss tu biasalah, tapi saya memang mengamalkan pemakanan. Kalau kan cerita dengan orang banyak yang tak percaya. Saya mengamalkan pemakanan jamu daripada awal daripada muda lah. Daripada muda saya memang tak pernah lepas daripada jamu. Saya memang tegas minum jamu, dan ada kadang orang tengok saya dah 9 tahun. Oh, muda lagi. Tapi dah banyak lah tu. Banyak kan. Oh, next year dulu next year dah Life begin 50. Life begin 50. Dah begin already. Life begin 40. Okey. Okey, saya dah 49 tahun. Kadang Maria, you tak ada kedut lah apalah, jadi jagalah. Bila time pantang tu, saya pantang lah betul-betul kan. Kita anak pun ramai. Jadi tiap-tiap kali lepas beranak tu pantang kau punya kan. Jadi saya lepas tu saya minum jamu, saya amalkan benda macam ni lah. Jadi bila demam, sakit pening tu jarang makan ubat. Jarang demam, sakit, alhamdulillah setakat ini. So setakat ni okey, saya memang jarang makan ubat. Cuma saya minum inilah benda yang organik lah. Okey. Kalau dia orang pelaya-pelaya HB kita, walaupun tak ramai yang view, tapi mungkin selepas ni ada rakaman, dia orang berminat untuk mendapat portfolio male and female ini. Macam mana tu Maria? Boleh hubungi you ke? Macam mana you boleh terus bagi nama? Boleh hubungi saya sebab saya memang pengedar Sendari Tinggi. Apa produk Sendari Tinggi sekalipun, saya memang pengedar dia. Boleh hubungi saya di 010 453 2121. Sekejap lagi kita bagi 010. Sekejap lagi admin kita type dekat atas tu. Dekat tu. 010 453 2121. Untuk dapatkan semua produk Sendari Tinggi, tak kisahlah dia punya kopi ke, dia punya jamu ke, dia punya kosmetik ke, ada kosmetik dan ada juga penjagaan muka. Okey. Saya lakukan semua. Okey. Terima kasih Asma. Dia kata saya dah cuba di Folia, memang beri tenaga, rasa pun sedap. Puan Asma ni pun saya kenal ni. Kenal sangat sebenarnya kan. Dia pun dah banyak umur tapi kelihatan dia menjaga rapi, umur muda jugaklah kan. Memang nampak kelihatan cantik. Dan kita seperti mana yang saya katakan nanti, kita ada seorang Iron Lady nanti kita bawa. Okey, ada punya seorang tu dah standby. Jadi kita nak beralih kepada final masa 3 minit saja. Kita akan berakhir sebelum pukul 7 petang. Ini adalah merupakan sesi sembang pengenalan. Saya bawa Maria, saya bawa aku. Tapi seorang ni juga yang merupakan antara penyokong kuat kepada di Rosa Live Channel. Pengkritik dah, ya betul.
semua sekali lah. Dia juga merupakan orang penting dekat di Rosa Live Channel ni lah Maria. Jadi kita terus ke Abang Zulkifli Mat, atau lebih dikenali dengan Joy, atau lebih dikenali dengan King, atau lebih dikenali dengan dia ni datang lewat sikit, tapi macam mana? Boleh dah sampai kamera dekat dia? Okey, apa khabar Abang Zul? Baik. So boleh cerita ke lepas kita menaik di Rosa Live Channel ni sambil merokok nampak santai okey, di satu sudut lagi Abang Zul boleh merokok. Jadi satu tabiat yang baik untuk pelayar-pelayar di Rosa. Jadi macam mana pandangan Abang Zul setelah kita menaik taraf di Rosa Live Studio ni? Kita tak ada masa, kita ada 3-4 minit je. Macam mana Abang Zul? Nampak ada peningkatan. Tapi macam itulah, kita slow. Janji sentiasa ke hadapan. Macam itulah. Okey Abang Zul, tadi sebelum Abang Zul sampai, Wakul ada nak bawa satu isu. Isu dia kata kena refer dengan Abang Zul. Dia kata isu berkenaan dengan sejarah. Kerana dia kata dia dah bagi tahu dalam live FB kita tadi, Abang Zul adalah pakar sejarah dan tahu sedikit tentang sejarah di negara kita ni, usul negara kita. Bukan saja di negara kita, di negara-negara Timur Tengah pun Abang Zul cukup mahir dengan sejarah di sana. Jadi adakah Abang Zul setuju dengan isu ni? Nanti saya bagi satu segmen antara Abang Zul dengan seorang lagi panel yang pakar sejarah juga untuk kita bersembang di Rosa Live Channel ni. Macam mana Abang Zul? Boleh ke Abang Zul? InsyaAllah boleh. InsyaAllah boleh. Boleh itulah. Memang macam tu. Dia memang macam tu. Sebab dia akan dibagi isu, dia memang cakap macam tu. Sebab kita bagi 3 minit. Tapi inilah gambar dia. Kau tengok. Inilah dia Abang Zulkifli Mat ataupun Abang Joy atau Abang Zul King. Dia juga seorang peniaga yang tega dan bertengkur lumus dalam MCO ini. Dia husband and wife memang kuat mencari rezeki, dan mereka juga merupakan seorang peniaga yang dikira berjaya juga di kawasan sekitar Chowkit ini, dan dia memang asal di sini dan berniaga di sini. Dan nanti insyaAllah kita akan bawa isteri ni juga. Isteri juga boleh dikategorikan lady juga. Lady, kerana isteri dia ni mempunyai pelbagai-bagai kebolehan memasak, kebolehan berniaga, kebolehan menjaga anak. Yang paling penting tu Maria, kebolehan menjaga suami. Itu yang kita dah. Abang Zul jangan gelak. Sebab tu dia boleh relax je. Bisa. Tapi saya tengok Abang Zul lagi nampak kemas sikit. Rambut rapi. Kan, muka tak serabut kan. Tapi tak apa. Akan bersekarang dengan Abang Zul. Terima kasih Abang Zul. Kita terpaksa end live kejap lagi pasal kita nak tamatkan. Kita sebenarnya saja nak test broadcast ni. Tapi alhamdulillah dapat diterima dengan baik dari segi audio dia, dari segi visual dia, dari segi penata. InsyaAllah nanti di belakang ni ialah kita dah buat green screen, dan nanti kita akan pancarkan segala maklumat dan kita akan pancarkan segala-galanya untuk tontonan, untuk kepuasan pelayar-pelayar FB kita ni. Okey, mari saya bagi you sedikit masa 1 minit untuk you say something kepada pelayar-pelayar Rosa, sama ada yang sedang menyaksikan atau yang akan menyaksikan live kita ni. Silakan 1 minit. Silakan. Okey, mula-mula saya nak cakap lah, saya nak bagi tahu, saya pun minta maaf lah sekiranya ada salah faham yang mengganggu kawan-kawan kan, rasa macam kecil hati. Okay, saya tidak mengambil hati langsung atas apa teguran. Saya terima semuanya, saya tahu saya nak maju ke depan, saya kena terima. Ini kawan-kawan yang dari awal-awal memang dekat sini lah. Kan? Dekat sini lah dia bagi tahu nak buat ni, nak buat itu, nak buat ni, kita dengar kan. Jadi saya tak ada mengambil hati. Lepas tu untuk pelayar-pelayar internet sekalian, Facebook ke, sebenarnya kita punya Instagram, kita dah ada kita punya YouTube. Kita akan buat dalam masa terdekat ni, kita akan layari 3-3, kita ada online 3-3 sekaligus. Sebab kita memang dah ada, boleh subscribe kepada YouTube channel kami di Rosa Live Channel, dan juga boleh add kami punya Instagram di Rosa Live Channel juga. Jadi selepas ni 3-3 channel boleh sekaligus serentak. Dan saya harap anda semua akan terus memberi sokongan yang penuh dan memberi inspirasi kepada kami. Mungkin kalau ada apa-apa topik yang nak suruh kita ke udarakan, boleh bagi cadangan kepada kita jugalah. Jadi terima kasih kepada semua atas segala sokongan dan cadangan sebelum ini. Terima kasih Maria di atas kata-kata tadi itu. Jangan lupa siapa yang berkenan dengan Difolia, jangan lupa hubungi Maria terus di talian 010-453-2121. Saya ulangi, 010-453-2121. Terima kasih Maria, terima kasih Wakul, terima kasih Abang Joy, terima kasih semua, terima kasih technician kita yang bertengkur lumus membantu kita dalam menyediakan segala kemudahan yang sepatutnya disiapkan. Okey.
Terima kasih kepada pelayar FB di Rosa Live Channel, dan jangan lupa kita ada Instagram, kita ada YouTube sebenarnya Maria katakan. Dan insyaAllah mulai besok kita akan lebih teratur lagi tentang siaran kita. Dan jangan lupa sekiranya anda ada isu-isu menarik ataupun cadangan berkenaan penambahbaikan di Rosa Live Channel ini, boleh menghubungi terus di talian yang sama 010-453-2121. Boleh WhatsApp beliau ataupun boleh call ke, tapi lebih selesa WhatsApp lah. WhatsApp untuk memberikan cadangan atau feedback yang lebih menarik lagi Maria. Okey, terima kasih banyak-banyak. Selamat menunaikan maghrib sebentar lagi, 7.25 minit malam. 7.27 hari ini kalau tak salah saya, 7.27 minit malam pada hari ini tanggal 22 Jun 2021 hari Selasa. Sebelum pada itu saya nak mengucapkan belated birthday kepada Maria. Happy birthday Maria yang ke-49 Semalam kita telah meraihkan kita meraih secara kecil-kecilan dengan 3-4 orang sahabat. Alhamdulillah, terima kasih. Tapi walaupun you sudah menjangkau umur 49 tapi you still kelihatan cantik, berseri dan kemanisan tu sentiasa ada. Kemanisan sentiasa ada kan, dan nur tu sentiasa terpancar indah kan, insyaallah. Dan jangan lupa nanti kita akan saksikan seorang lagi Ayah Lady yang akan saya bawa bersama selepas ini, dan kita tunggu nanti. Jadi daripada saya Yusof Haji, insyaallah yang menjadi akan antara anda di dalam di Rosa Live Channel ini sepanjang masa. Kita bertemu lagi nanti di siaran yang akan datang. Kita akan maklumkan nanti sebelum kita bersiaran. Salam hormat daripada di Rosa Live Channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saksikan di Rosa Live Channel.